Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang yang berusaha Wan Pengurusi, Puan Hajah Farah, Guru Besar, Penolong Kanan dan juga rakan anchor yang lain. Baiklah, pada hari ini saya juga ingin membentangkan assignment saya yang bertajuk Perubahan dan Target Syarikat 2025 untuk syarikat. Baiklah, saya perkenalkan secara ringkas diri saya. Nama saya Nordinda binti Junwin. Saya merupakan guru besar lah. Saya memegang jawatan dan amanah sebagai guru besar di Tadika Al-Baghdadi Kingfisher, Kota Kinabalu, bermula pada tahun 2016 sehingga kini. Baiklah, saya mulakan slide saya yang pertama, iaitu ini adalah visi, misi, moto dan objektif Tadika kami. Di sini kita boleh lihatlah dia visi Tadika menjadi sebuah Tadika Pratahfiz yang berkualiti. Misi memastikan kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun khatam Al-Quran, mahir membaca dan dapat menguasai asas matematik. Dalam misi ini jelas menunjukkan bahawa sebelum anak-anak 6 tahun melangkah ke alam persekolahan formal, kami akan memastikan anak-anak akan menguasai kemahiran inilah membaca, mengira, menulis dan juga mengaji. Dan moto Tadika kami pula ialah khatam Al-Quran di usia dini, dan objektif di Tadika kami memastikan kanak-kanak di Tadika mendapat pendidikan seimbang, khatam Al-Quran, khatam membaca, jenius matematik, memastikan kanak-kanak menguasai juzuk 30 secara bernadi. Ini adalah kurikulum utama di Tadika kami lah. Mereka akan menguasai kami akan pastikan kanak-kanak ini menguasai surah-surah hafalan dalam juzuk 30 mengikut umur. 4 tahun dia ada surah, dia target tersendiri. Begitu juga dengan 5 tahun dan juga 6 tahun. Dan membantu ibu bapa mendapatkan anak-anak bijak dunia dan akhirat. Di Tadika kami bukan sahaja pembelajaran hafazan Al-Quran semata-mata. Di Tadika juga menawarkan pembelajaran 50% pendidikan Al-Quran, 50% lagi pendidikan akademik. Seterusnya saya akan bercerita sedikit tentang target ataupun sasaran tahun 2024, di mana pada tahun 2024 Tadika masih tidak mencapai target 75 orang murid untuk tahun 2024. Untuk makluman semua, setiap di Tadika ada 3 kelas, iaitu kelas 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun, di mana Tadika setiap kelas ini ada kota ataupun target murid yang ingin kami capai. Satu kelas 25 murid. Tetapi pada tahun ini dapat dilihatlah di sini daripada kuarter 1, kuarter 2 hingga kuarter 3 dan 4, bilangan murid-murid tidak mencapai target lah, kecuali untuk kelas 6 tahun. Itu sahaja yang dapat kami capai target murid untuk tahun 2024 ini. Ini merupakan graf jumlah bilangan murid bermula daripada kuarter 1 hingga kuarter akhir. Di sini pertambahan murid yang jelas dapat dilihat adalah pada kelas 6 tahun. Dan penurunan ataupun pengurangan murid dapat dilihat pada kuarter 3 dan kuarter 4 untuk kelas 5 tahun, dan begitu juga untuk kelas 4 tahun. Okey. Ini adalah senarai guru ataupun staf yang berhenti pada tahun 2024, dan saya membuat pemerhatian staf mula berhenti pada kuarter 2 sehinggalah kuarter akhir. Terdapat staf yang berhentilah pada bermula daripada kuarter 2. Pada kuarter pertama tiada jumlah guru dan staf mencukupi. Isu dan cabaran semasa, ini untuk tahun inilah yang saya lihat sangat ketara. Isu dan cabaran semasa yang di Tadika alami
Yang pertama ialah kekurangan guru, yang kedua faktor kesehatan staf dan stok bahan pembelajaran lah. Kekurangan guru ni maksudnya di sini ialah bila kekurangan guru mata pelajaran ataupun guru subjek, jadi guru-guru yang ada ni yang tinggal, dia akan cover lah kelas-kelas yang lain dan akan menyebabkan satu PNP akan sedikit terganggu, dan juga begitu juga dari segi operasi dan juga rutin. Dan yang kedua faktor kesihatan staf pula, saya melihat bermula daripada quarter 1 sudah bermulalah staf yang mula sakit, tidak perform dan sering tidak hadir kerja, menyebabkan operasi tadika sedikit terganggu. Ini juga merupakan isu dan cabaran pada tahun inilah. Dan yang ketiga ialah stok bahan pembelajaran. Kami di Tadika mengalami sedikit isu dari segi stok lah, sukar untuk kami mendapat stok kerana kilang HQ juga tidak mendapat bekalan daripada kilang, sehingga menyebabkan bahan pembelajaran ataupun pakaian dan juga bahan-bahan yang diperlukan untuk diterima oleh murid tidak sampai pada waktu yang sepatutnya. Seperti tahun ini, contoh stok beg akhir tahun ataupun kuartal 4 baru ada. Jadi ibu bapa bertanya dan bila mereka akan dapat. Jadi ini juga merupakan cabaran lah, risau ibu bapa akan kepercayaan ibu bapa terhadap Tadika. Tapi alhamdulillah setelah dijelaskan dan juga Tadika bagi pilihan ataupun cara untuk mengatasi isu ini, alhamdulillah ibu bapa boleh terima dan juga akan diperbaikilah pada tahun akan datang. Okey, antara aspek yang perlu diberi perhatian, untuk tahun ini dan juga tahun akan datang. Yang pertama ialah visi dan misi. Maksudnya di sini semua tim Tadika kena tahu dan ada kena tahu visi dan misi Tadika, dan kena ada visi dan misi masing-masing. Jadi dengan mereka memahami visi dan misi Tadika, apa strategik dan juga plan yang sudah dirancang akan dapat dicapai. Yang seterusnya ialah pengajaran yang berkualiti, terutamanya pada tahun hadapan. Untuk makluman, Tadika sudah mula membuat perubahan yuran lah. Jadi pengajaran yang berkualiti, guru-guru dia tidak boleh masih cara yang sama, mengajar dengan cara yang sama. Dan untuk tahun hadapan juga profesionalisme staff akan dibuat dengan lebih kerap, dan juga pengurusan Tadika yang berkesan. Ini untuk semua ini semua harus main peranan lah, bermula daripada guru besar, guru dan juga semua staf yang berada di Tadika. Yang seterusnya fokus kepada perkembangan kanak-kanak. Untuk makluman semua, setiap di Tadika mempunyai 3 penggal. Jadi untuk perkembangan kanak-kanak, setiap penggal tu akan direkodkan, dan habis sahaja ujian perkembangan, guru-guru akan berjumpa dengan ibu bapa dan memberi tahu perkembangan dan keputusan anak masing-masing lah, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, ataupun apa yang sudah meningkat. Yang seterusnya ialah hubungan baik dengan ibu bapa lah. Ini adalah yang paling penting, kerana hubungan baik dengan ibu bapa ni, maksudnya ibu bapa ialah customer kita kan. Jadi hubungan baik ni harus dijaga dan dikekalkan dari segi komunikasi, kerjasama, dan juga saling tolak ansur lah antara guru dengan ibu bapa. Yang seterusnya adalah persekitaran yang selamat dan menyeronokkan. Untuk tahun hadapan
terutamanya Tadika akan lebih menitik beratkan mengenai aspek keselamatan. Sebelum ini memang aspek keselamatan juga sangat dititik beratkan, dan juga persekitaran yang menyeronokkanlah untuk anak-anak dengan guru-guru merancang berbagai aktiviti, terutamanya aktiviti cuti sekolah lah. Dan untuk pengetahuan semua, ketika cuti sekolah Tadika akan membuka ataupun menawarkan aktiviti cuti sekolah kepada anak-anak yang ada di Tadika yang memerlukan perkhidmatan penjagaan dan juga aktiviti yang mengikuti aktiviti cuti sekolah. Dan yang seterusnya, penilaian dan penambahbaikan berterusan. Selepas ini, maksud saya tahun 2025 akan ada guru-guru akan dinilai, begitu juga dengan staf-staf lainlah yang ada di Tadika mengikut kota dan juga penguatkuasaan KPI lah. Dan jadi dari sini kita akan dapat lihat apa penambahbaikan yang harus dilakukan di Tadika. Yang seterusnya ialah promosi berterusan. Saya ialah promosi, yaitu promosi berterusanlah mengenai Tadika. Seperti yang marketing cakap tadi, pada kuartal kedua kita sudah mula buat promosi untuk tahun 2020, tahun akan datang 2026. Dan juga saya juga ada target saya yang tersendirilah, di mana pada kuartal pertama saya akan pastikan jumlah murid-murid di Tadika bertambah. Itu adalah untuk tahun 2025, dan target saya ialah peningkatan itu selesai pada kuartal pertama. Dan saya akan merancang pelbagai strategi macam mana cara saya untuk meningkatkan jumlah murid dan juga memberikan nilai tambah kepada murid yang sedia ada. Yang kesembilan ialah pembangunan profesional guru. Seperti yang saya cakap tadi, kursus yang akan dihadiri oleh guru-guru dan juga KPI. Yang ini adalah ketetapan perjawatan yang ada di Tadika, bermula daripada pengusaha, guru besar dan gurulah untuk setiap kelas, dan ada 2 orang pembantu guru serta 1 pembantu Tadika. Okey, saya membuat analisis menggunakan framework ataupun kaedah SWOT, yang mana saya melihat situasi yang terjadi pada masa kini. Inilah saya menggunakan SWOT, iaitu strength, weaknesses, opportunities dan juga threats. Yang pertama, saya melihat kekuatan yang kami ada ialah di Tadika kami mempunyai guru-guru yang berpengalaman. Jika terjadi apa-apa isu contoh seperti kekurangan guru ataupun apa-apa isu yang berlaku, guru-guru yang berpengalaman amat membantulah untuk menyelesaikan isu ataupun apa-apa aktiviti ataupun program yang ada di Tadika. Yang seterusnya adalah weaknesses ataupun kelemahan. Yang pertama ialah stok barang yang saya cakap tadi, itu adalah daripada pihak HQ yang stok barang yang terhad. Yang kedua, tiada ruang kegiatan guru, yang ini kehadapan akan ditambah baik, dan kurang guru Al-Quran lah. Untuk yang saya lihat pada tahun ini, kuartal yang kedua, bermula daripada kuartal 2 pada tahun 2024, saya melihat kekurangan kepada guru Al-Quran. Dan pada tahun 2025 saya telah berbincang dengan HR untuk menguatkuasakan guru-guru yang akan menggalas tugasan ataupun tanggungjawab jawatan sebagai guru Tadika. Kena ada 2 kemahiran, iaitu kemahiran akademik dan juga kemahiran Al-Quran. Kenapa saya cakap ianya kelemahan? Sebab di Tadika kan 50% pembelajaran Al-Quran, 50% akademik, dan juga subjek hafazan dia
bukan saja pada waktu pagi, dia juga ada pada waktu petang. Jadi bila ketiadaan kekurangan guru Al-Quran ini, kelas-kelas yang sedia ada, macam kami kena gabungkanlah kelas sebab akibat daripada kekurangan guru Al-Quran ini untuk sesi petang. Yang seterusnya adalah peluang. Yang saya lihat peluang yang tadika boleh perolehi, iaitu permintaan yang tinggi untuk program pembelajaran ataupun pendidikan yang seimbang, 50% pembelajaran Al-Quran, 50% lagi pembelajaran akademik, di mana bila ibu bapa membuat pendaftaran, ibu bapa sendiri memberitahu bahawa mereka mahukan anak mereka mempelajari Al-Quran. Yang tiada maksudnya kelebihan tadika kami ialah menawarkan pembelajaran Al-Quran. Jadi yang ibu bapa mahu pembelajaran Al-Quran itu yang tiada di tempat lain. Seperti pendaftaran baru-baru ini, ada beberapa ibu bapa yang saya serve, anak mereka memang bersekolah sebelum ini di tadika lain, yang tadika biasa, tetapi mereka menukarkan anak mereka untuk bersekolah di tadika Al-Baghdadi, di tadika kami, kerana berminat dengan pembelajaran Al-Quran. Dan juga threats, ancaman, pesaing daripada tadika lainlah. Jadi untuk tahun hadapan dengan perubahan yuran dan juga yang lain-lain, jika tadika dan juga semua tim tidak memainkan peranan masing-masing untuk lebih baik, peluang ancaman daripada tadika lain, mungkin ibu bapa akan mencari tadika yang lebih baik. Jadi ini adalah awareness untuk tadika dan untuk tadika dan juga saya sendirilah sebagai guru besar, untuk saya aware benda ini. Seterusnya, target dan visi 2025. Ini adalah target tadika untuk tahun 2025, yaitu memastikan bilangan murid meningkat. Seperti yang saya cakap tadi, target saya pada quarter 1 saya akan pastikan murid-murid di tadika akan meningkat. Yang kedua, memastikan stok bahan pembelajaran tadika lengkap dan mencukupi. Memastikan semua murid 6 tahun dapat khatam Al-Quran sebelum mereka melangkah ke darjah 1, dan memastikan guru-guru meningkatkan penggunaan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi di sini guru-guru kena hadiri kursus dan kursus-kursus yang berkenaan dan mendapat latihan supaya mereka lebih mahir dalam mengajar menggunakan teknologi. Yang seterusnya, memastikan kanak-kanak menguasai kemahiran membaca, menulis, mengira dan mengaji ini. Ia akan dinilai berdasarkan kuota yang saya jelaskan sebentar tadi, dan memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada ibu bapa, seperti mendengar apa cadangan daripada ibu bapa, cadangan ataupun isu yang ibu bapa utarakan, ataupun boleh kami akan minta pendapatlah daripada ibu bapa, tapi tidak semestinya apa yang ibu bapa cadangkan tu 100% kita ikut. Jika cadangan mereka itu boleh menambah baik perkhidmatan, akan dipertimbangkan. Yang seterusnya, memastikan akaun media sosial tadika dikemas setiap hari. Ini juga seperti yang pemasaran bagi tahulah sebelum seminar-seminar. Pada seminar sebelum ini, memastikan guru-guru semakin berkemahiran dan menepati KPI yang disasarkan, dan memastikan setiap orang guru membuat bahan mengajar yang menarik. Yang seterusnya, saya teruskan pembentangan saya dengan pelan tindakan, yang mana pelan tindakan yang akan digunakan ialah seperti menggunakan pull marketing, di mana pull marketing merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik minat pelanggan secara langsung ke produk ataupun layanan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Maksudnya di tadika lah dia ada dua jenis marketing, iaitu pull marketing dan push marketing. Jadi kita tidak boleh menggunakan push marketing lah untuk awal-awal.
kita kena gunakan pool marketing terlebih dahulu. Yang kedua, capai target jumlah murid pada kuartal 1. Yang ketiga, stok bahan logistik akan berpindah ke HQ dan akan lebih terurus selepas ini, dan akan lebih sistematik lah bila sudah berpindah tempat. Dan mulai pantau prestasi staf atau tim, kuasakan KPI secara mingguan, bulanan, penggal dan juga tahunan. Membuat web yang menarik yang mudah diakses oleh ibu bapa, di mana ibu bapa boleh melihat aktiviti anak-anak, yuran dan semuanya lah, maklumat mengenai tadika di dalam web yang akan di-create oleh pihak tadika. Kesan daripada pelan tindakan ini, yang pertama, meningkatkan kecekapan guru, di mana bila guru-guru sudah KPI dilaksanakan, guru-guru mengikuti kursus, dihantar kursus, mereka meningkatkan profesionalisme mereka, maka kecekapan guru juga akan meningkat. Yang seterusnya, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan ibu bapa, di mana ibu bapa akan lebih percaya dan yakin untuk menghantar anak mereka ke tadika. Pengurusan lebih efisien kerana pada tahun hadapan sistem semua akan lebih teratur, jadi pengurusan akan lebih efisien. Yang seterusnya, meningkatkan jumlah pelajar, bila marketing dibuat, promosi dibuat, jumlah pelajar juga akan meningkat. Dan juga meningkatkan motivasi guru, persaingan antara guru, persaingan secara sihat antara sesama guru dan juga staf lah bila KPI dilaksanakan. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana atas luangan masa dan juga mendengar, dan saya mengucapkan terima kasih dan semoga mendapat manfaat, dan semoga tahun 2025 kita akan boleh buat yang lebih baik daripada tahun yang sebelum. Sekian, terima kasih.